katakanlah kereta dia lalu dekat jambatan ni, dia duduk sini. Contohnya ni kereta So dekat sini nanti akan ada load. Dekat sini akan ada load. So disebabkan kereta duduk di sini ni, yang kereta tu berada di sini, kita perlu kira berapakah internal punya reaction dekat setiap member ni. Jadi untuk kira force dekat setiap member ni dia ada dua cara. Okay, dia ada dua cara. Cara yang pertama, okay, ni cara yang pertama, method of joints. Yang kedua, method of section. Untuk kelas hari ni saya akan ajar cara macam mana nak kira force di setiap member of truss ni menggunakan cara kaedah method of joint ni. Okay? Clear? Clear Biasalah petang-petang ni kan. Okay. Saya share saya punya ni sekejap. Share. Okay. Okay, nampak saya punya ni EndNote ni? Nampak Nampak. Okay. Semua dah ada soalan macam ni. Okay, soalan ni kalau tengok tutorial yang kelima ni, okay, tutorial yang kelima saya dah upload dalam YouLearn. So you boleh salin lah ataupun boleh print. Okay, untuk hari ni kita nak buat cara nak kira force pada setiap member pada truss ni menggunakan kaedah method of joint. Okay, first kali, kalau you dah tengok video, okay, ni dia panggil joint. Okay, ni dia panggil joint. Satu, sekejap saya tukar pen warna merah lah. Okay, ni dia panggil joint. 1, 2, 3, 4. Okay, dalam kes ni kita ada 4 joint. Betul? Okay, sebelum tu saya nak tanya. Ingat lagi tak free body diagram untuk setiap pin ni? Contohnya lah, ni kita ada pin. Ini kita ada roller. Okay, free diagram untuk pin ingat lagi tak? Siapa ingat? Okay, free diagram untuk pin, macam mana free diagram dia? Free body diagram dia. Dia ada berapa force? Ingat tak? 2. Okay, dia ada 2. Satu dia akan ada B X. Satu lagi dia akan ada BY. Betul? Okay, kalau roller ni dia ada berapa free body diagram? Dia ada berapa reaction force? 1. Okay. Sebab apa dia ada 1? Okay, kita tengok. Dia ada AX. Okay, joint ataupun roller ni dia boleh bergerak pada paksi Y. Pada paksi Y dia boleh bergerak. Tapi pada paksi X dia tak boleh bergerak. That's why lah dia ada reaction force. Sama juga dekat point B ni. Okay, kita tengok point B pula. B ni pada paksi Y pun dia tak boleh bergerak sebab dia fix. Pada paksi X pun dia tak boleh bergerak. That's why dia ada BX dan BY. Okay. First kali kita kena tahulah dia punya reaction force ni. Okay. Yang pertama, kita nak buat calculation untuk mengira, okay, kita tengok soalan dia, determine the force in each members of the located truss. Force untuk member. Maksudnya kita nak kena cari apa? Kita kena cari FAB. Kita kena cari apa lagi? AD. Kita kena cari FAC. Lagi? AB, AC, AD. Lepas tu FBC. Lepas tu lagi FCD. Okay, kita kena cari 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita tengok member ni, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Kita kena cari force pada setiap member. Berapa nilai force untuk setiap member ni? Right? So, soalan macam ni ada dalam final. So, make sure awak tengoklah mana cara dia. Okay, solution dia. Okay. Dalam statik, ada 2 benda yang kita kena buat semasa nak selesaikan masalah dalam statik. Yang pertama adalah kita kena biasakan diri dengan melukis free body diagram. Okay.
free body diagram. Yang kedua apa? Yang kedua. Siapa boleh beritahu? Bila dah siap free body diagram, yang kedua kita kena lukis. Kita kena buat apa? Equation of equilibrium. Ingat? Okay. Yang pertama free body diagram, yang kedua equation of equilibrium. Yang ni kena ingat. Dua benda ni jangan lupa. Okay? Okay. Kita nak selesaikan soalan ni. Okay. Yang pertama dia kata determine the force in each members of the located truss. Okay. Kita ada macam ni. Yang pertama sekali kita kena tengok external force. Okay. Ni dia panggil external force. 3000 ni external force. Kalau tak ada force ni, maksudnya sistem ni sistem ni tak ada apa-apa reaction lah kan. Sekarang ni kita ada reaction force 3000. Bila ada reaction force dekat sini 3000 Newton, meaning that dekat sini, dekat point B, dekat point A akan ada reaction force. So dekat sini akan ada Bx punya value, By punya value, Ax punya value. Okay, kamu dah belajar chapter sebelum ni. Rasa-rasa macam mana nak kira Bx, By dengan Ax? Yang pertamanya adalah kita kena guna kaedah apa? Siapa ingat? Okay, kita lukis free body diagram lah. Senang kan? Okay, kita lukis free body diagram. Free body diagram, okay, yang pertama FBD. You kena buat macam ni lah. Kena buat macam ni, ada Bx. Arrow ni, kamu assume je dulu. Tak apa. Bx. Okay, kemudian kita lukis kerangka dulu. Okay. Boleh nampak tak saya punya ni? Boleh Ini senyap semua, ngantuk Okay, ni 3000. Ini point C ni tak payah. Okay, dia internal kan. Okay, sekarang ni kita nak tengok external force. Kita ada point D, point A dan point B. Okay, menggunakan equation of equilibrium ni. Okay, guna equation of equilibrium. Kita guna moment, jumlah moment pada titik A sama dengan kosong. Okay, moment ni kita nak buat apa? Okay, clockwise positif. Kita assume clockwise positif sama dengan kosong. Okay. Jadi kita buat. Mana force yang ikut clockwise? Force 3000 kan? Okay, ni 3000 jarak dia 4 meter. Ini 2 meter. Okay, jadi 3000 jarak dengan 4. Kemudian Bx ni dia minus. Okay. Sebab dia counter clockwise. So Bx jarak dengan 2 sama dengan kosong. So Bx sama dengan apa? Bx. Cuba kira. Mana kalkulator saya? Sekejap Okay, Bx 3000 jarak 4 bahagi 2. 6000. Okay, 6000 Newton. Okay, Bx 6000 Newton. Kamu tengok, dekat pengiraan ni dia simbol dia positif kan? Maksudnya kalau sini positif, maksudnya assumption yang saya buat tadi betul lah. Maksudnya reaction dia ke kiri. Okay, maksudnya reaction dia ke kiri, betul lah. Okay, kemudian biar dah tahu Ax. Okay, nak tahu Ax macam mana? Kita guna force ke kanan, kita assume okay. Force ke kanan, jumlah force ke kanan sama dengan kosong. Alright. Mana force ke kanan? Okay, Ax. Minus Ax. Kenapa minus? Sebab dia ke kiri kan? Kita assume ke kanan positif. Lagi mana lagi? Bx. Minus Bx. Sama dengan kosong. Kita nak tahu Ax. Ax sama dengan Bx. Jadi Ax sama dengan minus Bx. Betul? Okay, jadi minus Bx sama dengan minus 6000. Jadi dekat sini ada minus, maksudnya assumption yang saya buat tadi tu
Terbalik lah. Kita buat dekat jawapan, kita buat macam ni. Oh sorry. Kita buat macam ni. Minus 6,000 atau 6,000 kat sini kita buat arrow ke kanan. Macam ni pun boleh. Kamu jangan tiba-tiba kamu ubah negatif, simbol negatif ni ubah pun jadi positif tanpa letak sign macam ni. Sebab nanti bila pengiraan yang akan datang nanti kita akan guna arrow yang sama ni. Once kamu dah assume yang arrow ni ke kiri, so arrow ni akan kita guna sampai habis pengiraan. Okay? So tak boleh sekejap kita guna arrow ke kiri, sekejap kita guna arrow ke kanan. Kita tak boleh. Kita kena arrow tu assumption kena dari awal sampai akhir kena sama. Alright? Okay, sekarang ni kita dah tahu AX, kita dah tahu BX. Okay, BY. Okay, BY sama dengan berapa BY? Siapa tahu BY sama dengan berapa? Siapa tahu BY sama dengan apa? Allah. Siapa tahu? Siapa nak cuba? BY sama dengan berapa? Okay, BY. Balik. Okay. BY kita guna kaedah jumlah force pada part CY sama dengan kosong. Jumlah force ke atas part CY sama dengan kosong. Jadi force mana yang ada? 3,000 ni kan? Okay, minus 3,000 tambah BY sama dengan kosong. Jadi BY adalah sama dengan 3,000 Newton. Tengok positif, so assumption saya betul lah. Assumption tak kisah. Kalau saya nak assume ke bawah pun boleh, tapi nanti jawapan dia negatif lah. So tak ada masalah. Okay, sekarang ni kita dah dapat reaction untuk external punya force. Okay. Sekarang ni kita nak kira adalah internal. Okay. Jadi cara dia, susah sikit guna note ni. Saya copy balik soalan ni. Alright. Sekarang ni kita nak kira internal force. Okay. Pertama sekali saya nak mula dekat point D. Okay, sebab kenapa saya mula dekat point D, saya tengok kat sini kita ada 3 force. 1, 2, 3. Okay. Awak tulis macam ni. At point D. Okay, at point D. Kita lukis force yang ada dekat point D. Force mana yang ada? Yang pertama kita ada force yang 300 Newton. Okay. Sebelum tu saya nak bagi tip lah. Tip. Okay, kalau kamu tengok dalam soalan dalam contoh dalam slide tu, ada force yang dia assume ke dalam. Okay. Ada force yang dia assume force tu keluar daripada titik. Ada yang masuk ke titik. Okay. Saya nak bagi tahu beza dia adalah, okay, sebagai contoh saya tulis kat sini Okay, ni point. Macam mana nak bagi tahu Saya tak tahu kamu dah tengok belum video Dr. Azmi. Contohlah, saya ada member macam ni. Okay, saya ada member macam ni. 3 member macam ni. So, setiap member ni diikat dengan pin. Alright. Okay, bila saya bagi force dekat sini. Contoh, saya letak force kat sini. So, member ni, bila kita buat free body diagram. Okay, free body diagram untuk member ni. Dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni, free body diagram dia. Terus kita buka member. Dia jadi macam ni. Okay. Kemudian, dekat sini ni, katakanlah sini kamu nak assume
berlaku tension. Tension dia kan ada dua dalam method of join ni, dia ada sama ada member ni akan jadi tension ataupun jadi compression, betul. Jadi bila dia tension, bila kita tarik sini, member ni kemungkinan akan jadi tension. Bila tension, so arrow dia akan jadi macam ni. Susah betul lah. Ngajar online macam ni susah lah dia punya nak lukis. Sekejap Ada ke semua ni? Ke dah tidur lah? Ada. Ada Sekejap saya nak lukis besar-besar sikit. Susah betul lah ngajar pakai pen. Okay macam ni. Okay, saya boleh faham dia punya ni. Member ni, once kita katakanlah awak ada member, so member ni ditarik dengan satu force, nama dia F. Kita nak buat free body diagram, okay, free body diagram. Dekat sini, ni pin dia ni. Okay, ni pin. Pin ni lah, 1, 2, 3 ni. Ni pin A, ni pin B, ni pin C. Ni. Ni pin B, ni pin A, pin C. Okay, dekat pin C ni ada satu force. Force dia nama F. Okay, bila awak tarik, rasa-rasa member ni, member AC ni, dia akan tertarik ke dia akan termampat? Rasa-rasa. Cuba bagi tahu. Rasa-rasa dia tertarik ke dia termampat? Ni, bila saya tarik ni, member AC ni dia akan jadi memanjang ke dia jadi memendek? Memanjang. Rasa lah. Memanjang kan? Okey, bila memanjang, sini akan jadi tension. Sini pun akan jadi tension. So dia nama dia T. Tension. Okay, bila sini tension, dekat point ni pun dia akan jadi tension. Dia macam tu. T. Right? Dekat sini pun reaction dia macam ni. T. Okey, settle untuk member yang ni. Member yang AB ni pula, rasa-rasa dia memanjang ke dia memendek? Awak tak tahulah memanjang ke memendek, tak tahulah kan? Tak tahulah, tak apalah, kita assume dia memanjang lah. Boleh je, tak ada masalah, kita assume. Sini pun dia memanjang. Jadi sini dia dengan sini dia mesti berlawan lah. Sama juga dengan sini, dia mesti berlawan. Ini pun dia mesti berlawan. Tension. Okay, member BC. Rasa-rasa dia memanjang ke dia memendek bila tarik? Saya rasa dia memendek. Betul tak? Okay, kalau dia memendek, kita boleh buat macam ni. Dia boleh buat macam ni. So, yang ni dia akan terbalik. So, ni dia panggil C. Compress. Kat sini dia akan terbalik. Sini dengan sini dia mesti terbalik. Okay, so sini compress, sini compress. Jadi, bila kita nak buat analisis method of join, apa yang kita kena ambil adalah yang ni. Katakanlah ni kan, saya nak buat at point D ni kan. Dekat point D ni yang saya kena ambil. Untuk kes ni kalau saya nak ambil point C. Okay, yang ni saya nak kena ambil. Ni. Jelas tak? Jelas tak? Jelas tak? Ahmad Salahuddin, jelas tak maksud saya ni? Kan ni, kalau saya nak buat, okay, kita kira dekat point C. Jadi point C mana? Ni point C. Ya, ada 3 arrow. Maksudnya dia ada 1 sini, 2 sini, 3 sini. Nampak? Ada 1, ada 2, ada 3. Sama juga dengan kes ni. Okay. Saya ada 3,000 Newton. Lepas tu saya ada kat sini 1. Saya ada kat sini 1. Sekarang ni masalah dia, masalah bukan masalah awak lah. Masalah student-student lepas pun sama. Dia tak tahu nak buat arrow ni ke atas ke ataupun ke bawah. Rasa-rasa macam awak lah. Rasa-rasa nak buat ke atas ke bawah untuk FCD ni. Ini nama dia FCD. Ini nama dia FAD. Sekarang ni masalah pada arrow. Sebab arrow ni memainkan peranan yang kita nak buat ni lah. Calculation minus positif. Rasa-rasa arrow ke mana? Siapa lagi saya nak sebut nama ni? Putra Aziz tu dah sebut. Ernie. Ernie.
Saya nak buat arrow ni, awak nak buat arrow ni ke atas supaya dia jadi tension ke ataupun compress? Sebut je. Chan Yu Ziang. Chan Yu Ziang. Okey, saya nak tahu awak nak buat arrow ni ke atas macam ni ke ataupun nak ke bawah? Bila force ni ditarik, rasa-rasa. FCD ni dia akan T ke dia akan C? Dia akan tension ke compress? Tension. Apa dia? Tension. Tension. Okey. Kalau tension maksudnya dia mesti keluar lah ni. Dia keluar daripada titik. Ni titik dia mesti keluar daripada titik. Kalau compress dia masuk. Dia masuk ke titik. Formula dia lah. Katakanlah tension. Okay. Chan dia assume FCD ni tension. Assume je. Kita tak tahu lagi dia tension ke tak. Kemudian FAD. FAD ni you rasa apa? Chan. FAD you rasa tension ke compress? Compress. Compress. Compress dia should be macam ni lah kan. Tapi saya tak nak assume dia compress. Saya nak assume dia tension juga. Alright. Saya nak assume dia tension. Apa jadi? Okay, kita tengok. Pergi bawah dulu. Okay. Okay, now kita buat calculation. At point D ni, okay, ni free body diagram kita. Okay, ni free body diagram. Now kita kena buat EOE. Equation of Equilibrium. Okay, equation of equilibrium. Jadi kita nak mula dekat part C mana? Part C Y lah. Okay. Sebelum kita mulakan buat equation of equilibrium, kita kena pecahkan daya FCD ni dulu. Sebab FCD kita ni, dia bukan berada pada part C X dan part C Y. Okay, kita perlu kena ingat, dalam statik ni, kita kena make sure yang part C X macam ni, part C Y macam ni. Ataupun tak kisahlah, you nak assume part C X macam ni, part C Y macam ni pun boleh, bergantung pada case. Untuk case yang ni, saya nak assume yang part C X saya macam ni, positif ke kanan, part C Y saya positif ke atas. So, dekat sini kita kena pecahkan force dia. Satu force ke atas, satu force ke kiri lah. Okay, kalau yang ni kita panggil FCD. Kita nak buat apa? FCD. Siapa boleh bagi tahu saya? Katakanlah sudut saya kat sini 45. FCD sin 45 degree. Okay, yang ni FCD cos 45 degree. Alright. So equation of equilibrium, okay, saya nak buat. Okay, jumlah force pada part CY, okay, positif ke atas sama dengan kosong. Okay, apa jadi? Minus 3000, okay, sebab dia ke bawah. Kemudian plus FCD sin 45 degree sama dengan kosong. Okay. FCD sama dengan 3000 minus divide by sin 45 degree. Okay, therefore FCD is equal to berapa? FCD is equal to berapa? Cuba kira. FCD is equal to saya kira 4243 Newton. Okay. Kita tengok 4243 Newton betul tak? Dalam positif tak? Okay, dalam positive value. So mean that saya punya FCD ni, assumption saya betul lah. Assumption apa? Chan tadi betul. Maksudnya dia tension. So dekat sini you boleh tulis 4243 T tension. Alright.
Okay, sekarang ni kita nak kira FAD pula. FAD kita guna jumlah force pada paksi X sama dengan kosong mestilah positif ke kanan. Alright? Okay, macam mana nak buat? Tengok free body diagram yang ni. Okay, FAD ni dia ke kiri kan? Minus FAD. Okay, minus lagi FCD cos 45 degree sama dengan kosong. Then minus FAD equal to FCD cos 45 degree. Okay. FCD berapa? FCD 4243. 4243 cos 45 degree. Okay, so ni dia dapat berapa? FAD dia dapat 3000. Kalau you kira, you akan dapat 3000. 3000 Newton. Okay, minus FAD sama dengan 3000 Newton. Okay, minus FAD sama dengan 3000 Newton. So, FAD sama dengan minus 3000 Newton. Okay, kalau minus 3000 Newton, you boleh buat alias 3000 Newton dalam kurungan apa? Dalam kurungan tadi you assume dia tension. So dalam kurungan you kena buat C. Alright? Sebab dia compress. Kalau dia negatif, dia compress. That's why setiap kali buat pengiraan method of joint, you assume je semua tension. Semua keluar. Arrow semua keluar. Yang ni keluar, yang ni keluar, yang ni keluar. Nanti bila buat calculation, bila dah dapat value negatif, so you terus assume buat atau macam ni 3000 Newton compression. So ni jawapan dia. Alright? Okay, settle. So yang dua force ni dah settle. Okay, kemudian nak buat point mana pula? Okay, join mana pula? Okay, nak buat join mana pula? Katakanlah saya copy ni, kita buat join. Wah. Kita buat join C pula, okay? Kita cuba buat join C pula. Tapi kalau dalam kelas ni saya dah suruh seorang buat dah ni. Okay. Join C pula. First kita kena buat macam mana? Okay, join C kita buat macam ni. Add join C. Okay, add join C ni. Kita buat C. Force apa yang ada? Force FCD. Okay, buat keluar semua Ni tip saya lah supaya awak tak pening nanti. Lepas tu ada lagi apa? FAC. Ini FBC. Okay, tip saya semua dekat point, dekat join semua keluar. Tak kisahlah awak tahu. Okay, ni compress ni kenapa kena buat keluar, tak apa. You keluarkan je sebab nanti, sebab you tengok sini. Kenapa saya suruh keluar? Nampak? FCD, yang ni awak assume dia keluar. So jawapan dia positif. So dekat sini tiba-tiba awak assume dia masuk dalam titik C. So nanti awak akan salah. Nampak dekat sini kan? Join A dengan join C, kalau sini tension, sini pun kena assume tension. Bila sini assume compression, dekat sini kena compression. Nampak? Dia kena berkait. Tapi kalau awak dah assume C macam ni, awak kena alert lah. Maksudnya dekat B ni kena C juga. Saya takut nanti awak assume dekat sini C, dekat point C ni untuk bar yang ni compress. Tapi dekat sini awak assume dia tension. Bila awak assume sini tension, calculation awak semua akan salah. Jadi tip saya, dekat setiap join ni semua awak assume ianya tension. Ianya keluar.
So kita dah ada berapa? 1, 2, 3. So kita ada 3. Alright. FCD tadi berapa jawapan dia? FCD kita dah kira tadi. FCD jawapan dia 4243. 4243 Newton. Okay, lagi? Tak ada lah. Okay. Now kita nak buat apa? Kita tengok. Okay, yang ni sengit. Yang ni sengit. So kita kena pecahkan dia. Kita pecahkan dia. Satu kat sini. Satu kat sini. Okay, lagi. Satu kat sini. Satu kat sini. Okay, untuk yang ni. Ni nama dia FCD kan? Okay, FCD. Ini sudut dia 45 juga. 45 kan? Okay, FCD cos 45. Okay, yang ni FCD sin 45. Okay, yang ni pula FAC. Ni pun sama, sudut 45 juga. 45 kan? Okay, FAC sin 45. So yang ni FAC cos 45. Dia pening sikit, banyak. Okay, so yang ni kamu kena. Okay, sebelum tu saya nak tanya, dah tahu belum sin cos ni? Ada yang masih lagi keliru? Macam mana nak buat ni? Pecahan ni, pecahan force ni, sin ke cos ke, ada? Ada yang tak tahu? Harap-harap semua tahu lah kot. Ada yang tak tahu? Tahu. Tahu Tahu okay. Now kita nak buat, sekarang ni FBD kita dah settle. FBD kita dah settle. Now kita nak buat equation of equilibrium. Equation of equilibrium. Macam mana nak buat? Kita nak buat pada paksi mana dulu? Paksi Y dulu. Saya suka mula dengan paksi Y. EFY ke atas positif sama dengan kosong. Okay, mana yang paksi Y? Ni. Okay. Minus FCD. Okay. Sin 45 degree. Lagi mana lagi? Ni pula. Minus FAC. Sin 45 degree. Lagi ada lagi tak? Tak ada dah. Sama dengan kosong. Okay, jadi face ni kita buat pergi sebelah. FAC sama dengan minus FCD sin 45 degree per sin 45 degree. Betul? Ni pergi bawah kan? So yang ni ke bawah. Yang ni mati. Jadi FAC ni sama dengan minus 4243 Newton. Atau 4243 Newton C buat macam tu. Maksudnya FAC ni, AC ni dia kompres. Yang ni dia kompres. Okay, dia kompres. Okay, lagi apa lagi yang kita tak tahu? Yang ni dah tahu, yang ni dah tahu, yang ni dah tahu. FBC. FBC Okay, kalau FBC kita kena buat okay, jumlah force pada paksi X sama dengan kosong. Tengok. Minus FBC. Okay, minus FBC. Lagi apa lagi yang ada? Ni. Okay. Minus FAC cos 45 degree. Lagi? Ni. FCD ni kan? Plus FCD cos 45 degree sama dengan kosong. Right? Okay, minus FBC sama dengan FCD. FCD ni. Saya tulis dulu. FCD cos 45 degree. Ni minus lah.
Tadi dah pindah sebelah kan. Ataupun kita pindah FBC. Okey, kita pindah FBC lah. Kita pindah FBC lah. FBC sama dengan kita pindah sebelah. So dekat sini jadi minus FAC cos 45 degree FCD cos 45 degree. Okay, kenapa saya tulis ni? Saya nak suruh awak nampak ni. Tengok minus, tulis minus dulu. FAC. FAC. Okay, kalau awak tengok ni, dua ni antara ni dengan yang ni, kiri dengan kanan, FAC ni kita nak ambil yang mana? Yang kiri ke yang kanan? Izzul Hakim. Izzul Hakim. Kita ada dua ni jawapan ni. Minus 4243 ataupun positif 4243. Kita nak ambil yang mana? Yang kiri ke yang kanan? Ni, FAC ni. Okay, Muhammad Zaini kata, Muhammad Zaini ke nama saya? Dia kata sebelah kiri. Ya, betul, sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Sebab ini value yang kita assume tadi. Ini value yang kita assume. So, yang dekat sini pun kita kena follow yang ni. Ini untuk answer akhir, jawapan akhir. Okay, ini untuk jawapan dia. Okay, kalau kamu tinggal jawapan macam ni pun dah betul dah. Saya dah bagi markah dah. Tapi kalau soalan tu minta kamu declare sama ada member tu compress ataupun tension, okay, kamu kena buat macam ni. Right? Okay, dalam pengiraan kita kena ambil value yang kita kira ni. Kalau case macam ni, kita kena masuk 4243. Cos 45 degree plus FCD, buat kurungan. Okay, buat kurungan kita cari FCD mana? FCD positif. Okay, 4243 cos 45 degree. So bila kamu kira FBC tu sama dengan positif 6000 Newton. So dalam ni kalau positif kamu terus buat T. Kalau tak buat T, tolak satu markah. Okay, kena buat T. So dekat sini BC dah settle. Sekarang ni nak buat BA. Okay, BA ni kamu nak ambil titik B pun boleh, nak ambil titik A pun boleh. Okay, lagi sekali saya ulang. Kamu nak refer adjoint B pun boleh, adjoint A pun boleh. Untuk dapatkan nilai FBA. Alright. Tengok FBC sama dengan 6000. Alright. So nak refer pada titik mana? Saya copy dulu. Allah. Okay, nak refer pada titik B lah. Katalah saya nak refer pada titik ataupun titik A lah. Saya refer pada titik A lah. Okay. So nak refer pada titik B. Mana-mana boleh. Titik B. Titik B pun boleh. Saya refer pada titik B. Tengok. At join B. Okay. Join B apa dia jadi? Okay, ni titik B. Apa yang ada? Satu, kita ada BX. Satu, kita ada BY. Kita ada apa? So, kita ada sini FAB. Sini kita ada FBC. Okay, FBY tadi kita sama dengan berapa? FBY tadi. FBY tadi saya dah kira tadi. Tadi FBY. Ni FBY saya sama dengan 3000. Okay. 3000 assumption betul lah. 3000 mana 3000?
Ini 3,000. Jadi kita buat EOE, equation of equilibrium. Saya guna jumlah force pada titik Y sama dengan kosong. Okay. BY minus FAB sama dengan kosong. Okay. FAB sama dengan BY. So, sama dengan 3,000 Newton. T, tension. Okay. So, kita dah dapat semua. Satu. Kalau kita semak jawapan dia, FAB 3,000. So, macam ni lah cara, kaedah, method of join. Okay, boleh faham tak? Boleh faham tak kelas semua? Boleh Okay, ni question 1. Okay, question 2 ni. Okay, dia ada berapa member ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, jadi yang ni salah ni. Kalau kamu tengok ni jawapan ni salah. Tak tahulah mana data ni. Okay, saya bagi jawapan dia yang betul Saya bagi jawapan dia yang betul. Okay, saya dah janji kelas kita sejam ni kan? Sekejap je. Saya nak kamu cuba buat. Yang mana dah buat, boleh bagi tahu, boleh snap gambar tunjuk kat saya jawapan. Kalau tak nak buat pun tak apa. Ni terpulang. Okey. Saya bagi tahu jawapan dia Ni FAB 5.6 kilonewton. FBC sama dengan 4.13 kilonewton. FPF sama dengan 4 kilonewton. Okey, sorry. Yang ni compress. Yang ni compress. Yang ni tension. FCE sama dengan kilonewton T. FEF kan 3.38. FAF sama dengan 3.38 kilonewton T juga. FBE sama dengan 0.9 T juga. FCD 6.88 T. FDE sama dengan 4.13 kilonewton T. Okay, cuba kita tengok kita analyse lah. Bila force 2 ni dikenakan, kita tengok. Okay, yang saya buat warna kuning ni dia compress. FAB. Okay, AB. Lepas tu FBC. Tu FCD. Tu FDE. Sorry. DE tak. Ada 1, 2, 3. Okay. Akan ada 3 member ni yang compress. Betul tak? Kalau kita tarik, yang ni akan memanjang. Yang ni akan memanjang. Yang ni pun akan memanjang. FEF. FEF memanjang. Okay. Yang ni pun memanjang. Yang ni pun memanjang. Okay. Yang ni akan memendek. Nampak? Ni pun dia akan memendek. Yang ni pun akan memendek. Yang ni pun akan memendek. Jadi kalau kita tak buat analisis pengiraan, okay, kita tak tahu bar ni memendek ke, memanjang ke. Okay, at the end nanti kalau awak buat soalan macam ni, awak dah kira semua, make sure awak summarizekan dia jadi macam ni. Summarizekan dia jadi macam ni. So nanti kalau saya nak marking pun, saya boleh tengok, okay, ni jawapan kamu, ni keadaan bar tu, member. Ni jawapan, ni keadaan bar. So dekat sini akan ada 2 markah lah. 1 markah, sini 1 markah. Di samping dalam pengiraan lah. Kalau kamu tak buat bulatan ni,
Okay, dalam kurungan T ataupun compress. So jawapan dia kurang tepat lah. Okay, make sure dia punya kaedah dia sama je macam yang saya tunjuk tadi. Kena buat step by step. First kali awak kira reaction force dulu. Okay, kira reaction force. Tengok reaction force yang mana kita kira force yang bertindak di luar member tu. Okay, di luar member. BX, BY, AX, AY. So kamu kena tahu dulu. Kira yang tu dulu, barulah kita buat pengiraan dalam setiap member tu bermula pada titik mana. Okay, kamu tak tahu nak bermula pada titik mana. C ke, B ke, A ke, D. Okay, saya bagi tip, kamu cari yang ada force. Yang ada external force. Kat sini boleh, kat sini boleh, kat sini boleh. Jadi yang mana ada external force, kat situ kamu mula. Okay, contoh kalau question 2 ni, kamu nak mula dekat mana? Okay, nak mula dekat sini pun boleh. Okay, mula kat sini dulu. Okay, boleh faham tak? Okay, kelas dah sejam, saya tak nak lama-lama. Okay, so kamu boleh cuba buat latihan. Okay, chapter yang melibatkan method of join ni daripada question 1, 2, 3, okay, 4, 5 dah tak dah. Okay, 1, 2, 3, 4 je. 1, 2, 3, 4A, 4B, 4C. Okay, 4A, 4B, 4C ni kamu boleh tengoklah dalam soalan tu. Okay, boleh? Dah download belum soalan tutorial? Ya. Tak Okay. Kalau boleh, okay, kalau boleh lah. Saya bagi soalan tutorial dalam bentuk Word rasanya. Kan? Word ke ni? Word ke PDF? Okay, Word. Kalau boleh kamu buat macam ni. Okay, kamu buat soalan nombor 1. Kamu buat space banyak sikit. Okay, itu soalan nombor 2. So nanti kamu buat calculation kat sini. Sudah siap semua calculation, kamu compile. So nanti nak final nanti boleh study. Boleh? Kalau tak ada printer, kena tulis tangan lah. Kalau ada printer lagi bagus, boleh print lah. Okay, nanti kita go through one by one. Saya nak kamu cuba buat dulu. Boleh? Soalan nombor 2. Soalan nombor 3. Part A, part B, part C. Kamu buat dulu, nanti kita discuss. Boleh? Hari apa? Hari Isnin ni, pukul 2 petang tu kita discuss soalan 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Alright? Boleh? Boleh. Boleh Alamak, ai. Mana lagi ni? Ke tak dengar suara saya Boleh Kalau atau tak boleh. dengar, Dengar. Boleh. Boleh. Ke sedih? Sedih kenapa ni? Acik cuba beritahu. Kenapa sedih? Kena kurung Raya Sedih kejap. kena kurung Apa dia? Raya kejap. Raya kejap. Semua dah sampai kampus dah Semua dah. Tak pasti. Ada yang belum sampai kampus lagi? Ada Tak yang pasti. masih di kampung? Awak ada mana? Semua dah balik lah. Takut ada yang masih sangkut di kampung ke. Okay, kalau semua dah balik, okey lah. So, kita sambung kelas kita hari apa? Hari Isnin ni. Alright? So, tak nak kelas lama-lama sangat. Hari cuti kita kena cuti. Alright? So, dalam masa kamu rehat-rehat tu, boleh tak buat soalan nombor 2, 3, 4. So, nanti hari Isnin nanti kita bincang. Saya tunjuk jawapan saya, awak tunjuk jawapan awak. Okay, set. Tak apa boleh buat jawapan solution yang macam saya buat tadi, insya-Allah dia boleh buat soalan final. Okay? Okay, so kita jumpa hari Isnin ni pula. Alright, yang mana tak join nanti saya share video. Okay? Okay, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Thank you, Dr.